Hello, Assalamualaikum. Anda sedang bersama saya Rusdi Reza dan channel YouTube saya Discovery Story. Okey, dan untuk minggu ini kita ada beberapa rangkuman kisah ataupun pengalaman saya yang telah saya lalui dan saya ingin kongsikan kepada anda. Dan antaranya adalah yang ini. Ramai tak tahu, aku semua tahu kot dekat untuk orang-orang di seluruh Lembah Kelang, kita dah boleh rentas daerah. Jadi hari Sabtu hari tu aku dah pergi ke KL untuk pada asalnya hajat aku nak beli barang pun. Jadi aku keluarlah dengan beberapa housemate aku, dan kita pun telah pergi ke Bukit Bintang, KLCC, dan kita pergi ke Jalan Ampang, sampai like that lah. So what's happened there, orang tak ramai lagi, tapi aku dapat rasakan hyperesis selepas ni orang makin ramai. Dan yang kedua pula, aku harapkan lepas ni kalau korang keluar pergi KL, pastikan jaga SOP, pakai mask, bawa hand sanitizer. Dan kalau korang jenis yang solat, bawalah sejadah korang masing-masing. Tapi aku nak share kat korang kat sini, untuk solat is very particular untuk orang yang second dose yang 2 minggu selepas korang dah kena vaksin. Jadi korang jangan feeling korang dah kena vaksin, lepas tu korang boleh masuk sesetengah tempat ataupun naik sekolah tiga. Jadi korang kena be aware dengan benda tu lah. Memang betul sangat strict dan korang kena tahu benda itu dan kena ambil tanggungjawab korang juga. Okey, dan seterusnya kita ada kisah berkenaan dengan ini. Okey, dah caranya aja. Allahu Akbar, Allah. Yang anak kau pun beranak dalam hutan, kenapa? Sebenarnya pagi tu, okey, kecoh satu rumah aku sebab si Bulat dah beranak. Okey, si Bulat ni siapa? Bulat ni kucing sebelah aja, tapi dia bunting kan, mak bunting. Jadi dia dah beranak. Jadi beranak dia tu, kalau kau tengok kat IGTV aku ataupun Facebook aku ada share macam rangkuman kisah operasi menyelamatkan anak dia. Merata-rata dia beranak. Satu dekat bawah pokok, kat celah pasir, dalam semak. Yang paling epik dalam parit yang kat tengah-tengah tu. Jadi kita terpaksa macam buat macam-macam cara lah. Aku sampai buka baju semua untuk menyelamatkan 3 ekor anak dia. Dan sekarang ni Alhamdulillah Bulat kat atas dekat bilik aku, dia tengah menyusukan anak dia. Kita orang macam lega lah sebab semua anak dia selamat. Yang putih tu kalau kau tengok, dia dah sejuk-sejuk dah. Aku dah risau masa tu. Jadi aku pun sempatlah azankan dia. So itulah rangkuman kisah aku pada minggu yang lepas. Okey, jadi minggu ni sebenarnya aku nak share dengan korang berkenaan dengan satu isu yang sebenarnya sangat dekat dengan aku. Dan sebab aku baru-baru ni diagnose telah disahkan mengidap depression. Tapi aku bagi tahu itulah cukup depression saja. Dan aku kalau ikutkan dari segi kategori aku ada kategori depression akulah. Tapi aku dah di-advise untuk consume ubat. Jadi hari ini topik kita adalah the do and don'ts about ubat. Okey, jangan lupa like, share and subscribe untuk tahu cerita yang lebih lanjut. Okey, macam minggu lepas aku ceritakan, minggu lepas aku sebenarnya hari aku syuting minggu lepas tu, aku baru balik pada Hospital Kajang. Jadi aku telah disahkan ada depression. Tapi depression aku ni ada satu term ni lah. Aku macam malah nak sebut, nanti korang kata aku ni macam gila pula. Tapi anyway, kalau korang tengok video ni pun aku rasa ada sedikit yang tidak best lah. Aku punya approach dekat video ni sekarang ni muka aku. Pagi tadi sebenarnya aku dah shoot sekali, tapi tak best. Aku rasa macam tak ada emosi. Tapi sekarang ni aku dah okey sebab aku dah rehat kan. Sebab aku kongsi ubat tau. Bila aku kongsi ubat, aku akan letih dan tidak bermaya. Jadi untuk hari ni aku dah disahkan mengidap satu depression lah. So depression aku ni is like macam it's happen. Benda ini telah berlaku hampir lebih 2 tahun kerana aku telah mengalami satu traumatized event. Mungkin yang tak tahu tu, aku pernah ada isu bergumam dengan drugs, okay? dengan perceraian, perpisahan, dengan family, financial, career, everything's happen dalam satu masa. Jadi bila benda tu berlaku, aku sebenarnya dan tak sedar aku telah develop satu kubu yang membuatkan aku sentiasa down setiap masa. Aku selalu menyalahkan diri aku, dan benda ini bukan bentuk seasonal untuk aku, tapi aku punya depression ni yang jenis berpanjangan sehinggalah sekarang. Jadi disebabkan aku ada satu nekat untuk tahu and how to get the treatment, aku pun telah pergi hospital dan akhirnya aku pun telah di-advise oleh doktor untuk makan ubat. Jadi dekat sini aku tahu ramai orang, mungkin family aku ke orang yang kenal aku, mesti macam question macam, kau kenapa kau nak cerita pasal kau sakit ni, makan ubat ni semua, kau tak malu ke? Okey. Relax guys, relax. Aku buat video ni sebab aku nak create awareness. Okey, aku tak peduli pun thoughts korang orang macam ni. Cuma aku fikir there is a lot of people outside there who needs my experience untuk
untuk jadikan reference. Okey, so dalam kes aku sekarang ni, kenapa kita kena makan ubat? Okey, sebenarnya aku bukanlah orang yang nak makan ubat sangat pun. Aku dah nak tahu apa masalah aku and how to deal dengan apa perasaan aku semua. Tapi bila sebenarnya ubat yang aku ambil tu dos dia sangat rendah. Jadi apa yang berlaku dekat diri aku can perform untuk daily activities sangat lama tanpa mengeluh pun. Kalau dulu aku bangun tidur pun aku macam malasnya, faham tak? Macam down, demotivated all the time kan. Tapi sekarang ni aku macam senang gila nak bangun. Tapi dalam masa sama, bila aku terlalu banyak perform, bila aku macam overwork, my body overwork, aku dah rasa macam aku akan jadi macam di bawah pengaruh. Sebab pagi tadi kalau aku shoot, memang korang kata, cikgu ni ambil barang ke? Kalau kau nak urine aku tak kisah. Tapi memang aku di bawah pengaruh ubat itu. Sebab aku macam all the time. Dan sebab dia dah kacau tidur aku sikit lah sebenarnya. Sebab aku boleh buat kerja je. Sekarang ni pun kalau aku sampai malam pun aku no hal lah tak tidur pun tak apa. Tapi janji aku buat kerja. Kalau in term of working performance, aku akan sangat bagus. Okay, ubat ni... adakah ubat ni aku akan realize selama-lamanya? Untuk kes mental health, untuk orang-orang yang mempunyai masalah gangguan, masalah kesihatan mental, doktor pun sebenarnya akan start dengan dos yang rendah. So macam aku punya kes, doktor start dengan dos yang rendah. Jadi kita punya ultimate adalah bila engkau berada dalam permasalahan ataupun kesihatan mental kau terganggu, diorang akan meminta bantuan chemical, which is ubat sendiri, apa-apa ubat sekalipun, untuk menolong engkau. Kalau kau tak boleh tidur, dia bakal bagi ubat tidur. Kalau kau terlebih tidur, dia akan bagi kau ubat untuk activate kau punya rutin. Jadi ubat-ubat ni sebenarnya dia takkan bagi sesuka hati diorang. Dia ada dos-dos tertentu. Ini based on my experience lah. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya dia akan treat kau sampai satu tahap kau dah takkan rely dengan benda-benda macam ni lagi. So maksudnya bila kau dah sihat nanti, bila dah ada progress dalam rawatan engkau takkan doktor akan advise lah, tak payahlah ambil ubat lagi, so kau boleh handle diri engkau. So it's happened to all orang-orang macam aku yang ni. Sebab aku ada kawan-kawan aku yang sakit macam ni, dan aku pernah jaga orang sakit macam ni, so aku tahu dia punya progress tu macam mana. Tapi overall aku taklah kata bangga kerana aku pakai ubat, tak. Tapi aku rasa macam okay, at least aku telah dirawat, at least aku dah rasa macam ada sedikit perbezaan hidup aku selama 2-3 tahun ni. Kalau tidak dulu aku asyik macam blame diri aku je. Wah, kucing pula gaduh. Aku rasa blame diri aku je. Tapi sekarang ni aku rasa so far aku alhamdulillah lah, aku rasa macam tak senang mengeluh. Aku macam tak terlalu, sebab dulu aku macam oversensitive. Sekarang ni aku okey sikit. Okey, bercakap mengenai ubat ni, sebenarnya ada satu kes lagi yang mana ubat yang dalam advokasi aku, kita ada, kau tahu aku ada 3 kan? Kucing ni pula. Kita ada 3 kan, iaitu drug substance abuse. Kita cakap pasal mental health and HIV and AIDS. Dalam konteks drug user ataupun drug substance abuse, aku tak berani nak cakap mengenai pengambilan ubat. Sebab untuk pengalaman aku, there is no such thing medical regime yang boleh treat kau punya addiction. Aku tak tahu lah, mungkin kat luar tu ada, tapi sebenarnya tak ada. Kalau akulah, kau tanya aku kan, personally aku rasa tak ada pun. Tak ada orang makan ubat kau boleh settle jadi clean kan. Sebab tu kita ada penagihan berulang, faham tak? Kita ada relapse, istilah macam tu. Kalau ada ubat tu diciptakan, senang untuk mengatasi masalah penagihan ni. Jadi sekarang ni aku tak pernah jumpa lagi mana-mana rejim perubatan yang boleh mengubati addiction. Tapi untuk dari segi konteks mental health, dari konteks HIV, inilah the do and don'ts yang perlu korang buat, yang perlu korang tahu kalau korang mengalami. Okey, untuk orang-orang yang HIV, okey, aku honestly aku berterus terang aku sekarang ni bersama dengan satu pertubuhan, bersama dengan satu NGO Islam yang we actually focus on someone yang LGBT ataupun sex men yang ada masalah HIV ataupun people living in HIV yang memerlukan bantuan. So kita bukanlah orang yang macam bagi nasihat yang gempak ke apa tak. Kita hanya consult untuk certain isu saja. Jadi banyaklah klien-klien yang kita hadapi. Tapi aku cerita ni based on klien senior aku. Dan aku ada juga beberapa experience yang aku kena baru-baru ni. Jadi aku share dengan korang apa do and don't. Pertamanya, untuk yang HIV ni, bukan AIDS HIV ni, isu paling besar sekali bila korang diagnose dia telah disahkan menghidap HIV, perkara pertama yang korang kena ingat adalah this is not the end of the world. Okay, this is not the end of your life. Inilah masalah-masalah yang selalu berlaku bila kes-kes klien-klien aku dalam kalangan MSM ataupun kita panggil sex men ataupun yang gay ataupun homoseksual. Mereka masa ni lah baru dah terbitnya keinsafan. Mereka terbit keinsafan, katakan macam, oh dah ada HIV, tak bolehlah kahwin cikgu, lepas ni tak bolehlah ada anak. Macam mana cikgu, dulu saya ni suka-suka je, tapi sekarang dah ada HIV dah tak boleh dah. Okey,
So let's make it clear. So ini bukan perakhirannya. Kita dibesarkan dengan satu pemikiran yang bahawa engkau kalau HIV kau dah tak ada apa-apa. Engkau memang dah macam the end of the world. Sebenarnya salah. Dekat Malaysia ni sebenarnya ada ramai PLHIV, people live in HIV, yang sebenarnya diorang dah berjaya pun. Kami sebenarnya orang-orang yang macam kami ni, yang aktivis ni, kita sangat appreciate, kita sangat menghargai, kita sangat concern korang punya kesedaran apabila korang dah kena HIV, korang nak kembali menjadi normal, menjalani hidup seperti normal, nak berkahwin dan sebagainya lagi. Tapi sebenarnya korang jangan risau. Dekat Malaysia ni dah ramai bila mereka ini mendapatkan rawatan perubatan program HART misalnya, mereka ni sudah berkahwin pun, dah ada anak pun. Malahan isteri dan anaknya tak ada pun HIV. Yang HIV dia seorang dah ada. Jadi dekat sini, bila korang telah disahkan mengidap HIV positif, korang kena make sure yang korang ini mengikut program dengan cakap doktor. Okey, itu yang pertama. Okey, jangan letakkan satu beban blok diri korang yang mengatakan bahawa hidup aku dah habis dah, it's over. Jangan. Okey, so ingatlah benda tu yang pertama. Itu isu yang kedua ni. Isu kedua ni ramai. Ini aku rasa mungkin ada orang yang kecam aku tak tahulah. Aku tak tahulah yang kecam. Tapi sebenarnya ramai sebenarnya. Benda ni dialami oleh aku juga. Kawan-kawan aku daripada NGO ni yang kita face benda ni. Dan ada juga penghuni-penghuni ataupun orang-orang yang sangat dekat dengan circle kita orang mengalami fasa-fasa ini. Yang mana bila diorang dah disahkan mengidap HIV sebelum dapat program perubatan tu, bagi akulah, kalau aku, ayat aku adalah you can read anything inside the internet but don't rely it. Itu ayat baik akulah. Aku orang baru kan, aku nak cakap pun. Tapi kalau orang lama sini-sini kata stop reading. Sebab dengan pembacaan itulah dia akan membuatkan engkau takut untuk mendapatkan rawatan di hospital. Itulah. Jadi macam aku pun sini kan, macam aku membacalah, kenalah membaca sebab aku tak ada pun isu kes ni. Tapi bila aku membaca, aku macam bila ada soalan baru aku tanya pada pakar yang sebenarnya. Tapi kebanyakan orang sini dia tak jumpa pakar. Dia pergi ambil bahan bacaan artikel dia, YouTube ke whatever, and dia pergi berdebat dengan kita orang. So which is sebenarnya kita orang ni bukanlah doktor yang boleh bertauliah untuk bagi nasihat. Jadi dekat sini what's happen adalah stop reading. Kau kena faham setiap side effect yang diambil oleh setiap pesakit HIV ni berbeza. Sebagai contoh, ini adalah soalan-soalan yang suka orang tanya. Contohnya bila dia bacakan soalan yang selalu keluar macam, Cikgu, maksudnya kalau saya makan ubat ni nanti hati saya rosak lah. Cikgu, maksudnya cikgu, apakah kesan kalau saya makan ubat ni? Adakah saya akan tidur sepanjang masa? Kau faham tak? Banyak sangat benda-benda yang akan menghantui korang. Okey, korang kena faham dekat sini. When it comes to medical purposes, our body, human's body ni sangat unik. Karakteristik kita berbeza. Jadi ubat yang disediakan ni pun berbeza. Maksudnya ada pelbagai option. Jadi setiap side effect yang dialami oleh mana-mana bahan rujukan yang korang baca tidak semestinya dialami oleh korang. Korang kata contohnya, kadang-kadang korang rasa macam, saya takutlah ambil ubat ni cikgu, kadang-kadang saya takut organ saya rosak, saya dah ada problem kecil manis dan sebagainya lagi kan. Tapi bila check sebenarnya kau tak ada side effect langsung pun. Tapi itulah aku cakap kat sini. The problem is korang stop reading supaya korang boleh refer dengan pakar. Sebab yang pakar ni lah yang akan yang mengambil darah korang. Yang pakar ni lah yang akan membaca virus load korang. Yang pakar ni lah, doktor-doktor yang kat hospital ni lah yang akan membaca CD4 korang. Yang doktor ni lah yang akan tahu dos ubat korang. Yang menentukan jenis ubat apa yang korang perlu ambil. Bukannya bahan bacaan korang. Bahan bacaan korang sebenarnya bagi akulah tak legit pun. Untuk pengetahuan, untuk pendidikan korang, why not? Tapi untuk rawatan, untuk meyakinkan korang dapat rawatan, jangan stop reading. Okay? So itu adalah yang nombor 2. So isu yang ketiga, ini ramai orang tanya kat aku, cikgu, kita orang ni kalau dah macam dah HIV, tak naklah ambil rawatan sebab nanti kita orang punya privacy diketahui ramai lah. Okey, apa maksud privacy dekat sini? Privacy maksudnya dekat sini adalah segala data-data dokumen kesihatan korang akan diperolehi, akan disimpan oleh pihak hospital. Jadi mereka kebanyakannya risau data-data orang ini dijatuh ke tangan orang lain. Okey guys, jadi dekat sini apa yang aku nak sampaikan sebenarnya setakat ini Malaysia adalah antara orang kata negara yang menjaga ataupun yang menjaga kebajikan, yang menjaga orang kata PNC pesakit yang sangat bagus, khususnya untuk HIV. Setakat ini untuk pengalaman aku, untuk pembacaan aku dan untuk daripada rujukan aku sendiri, there is no such thing yang korang perlu risau untuk PNC. Contohnya dia kata macam kalau korang disahkan HIV positif kan, korang tak payahlah macam risau macam nak pergi kat doktor, saya ada HIV. Tak. Sebenarnya bila korang dah disahkan, doktor akan keluarkan satu surat. Dan surat itu akan minta anda untuk
pergi ke hospital tertentu seperti Sungai Buloh ke, Serdang ke, HKL ke, okey, untuk dapat rawatan daripada pakar di sana dalam program RVD ataupun HART. Jadi bila anda pergi ke sana nanti, tak payahlah declare diri anda, okey saya HIV, saya perlu dapat. Tak, bagi je surat tu, relax je kan. Diorang doktor pun faham. Dan ada kod-kod ataupun tema-tema yang sebenarnya hanya difahami oleh orang-orang medical saja. Okey, yang soalan seterusnya, habis cikgu nanti kalau diorang saya dah teruskan rawatan, habis alamat-alamat saya tu, nombor telefon saya tu, adakah surat-surat tu daripada hospital akan sampai ke rumah? Adakah pihak HR akan tahu segala maklumat peribadi kesihatan saya? Setakat ini, untuk pengalaman aku handle kes orang, tak ada pun. Tak ada syarikat yang akan tahu daripada hospital, melainkan engkau yang declare dekat syarikat tu sendiri. Kalau kau declare kat syarikat, okey bos saya ada HIV, engkau punya masalah. Hospital tak pernah pun bagi sebarang data ataupun ni. Hospital lah, aku quote hospital kerajaan khusus je. Diorang tak pernah pun bagi data-data ni dekat mana-mana HR department company korang. So korang tak payah risau privacy korang tu macam mana. Okey? Tu yang paling clear. So berkenaan dengan PNC, privacy, setakat ini aku rasa ramai je orang-orang besar yang call aku, antaranya YouTubers pernah call aku antara klien aku, selebriti pun ada, even orang besar pun ada tanya aku macam mana. Aku rasa dia, tapi faham lah. So privacy, macam aku sendiri pun bersama dengan aku punya NGO, aku sendiri tak declare aku daripada NGO mana, sebab aku ada klien-klien yang aku jaga. Kau bayangkan kalau video aku keluar kat sini kan, mesti ada yang klien-klien aku tak senang duduk, faham tak? Tapi don't worry, aku menjaga juga, sebab kami diajar untuk menjaga PNC, privacy, confidential maklumat korang. Jangan risau, okey? Kalau korang nak tanya aku apa-apa, boleh je sembang tepi pasal benda ni. Cuma kadang-kadang kalau benda tu berada di luar expertise dan pengalaman aku akan rujuk pada korang. Okey, dan yang poin yang keempat, yang aku rasa poin yang terakhir lah. Sebenarnya bagi aku, kebanyakan orang-orang yang sebelum mendapat rawatan ini, mereka akan mostly, taklah semua, mostly akan mengalami satu fasa penafian, denial. Dekat sini aku rasa macam hampir semua kot klien-klien aku yang aku jumpa, diorang macam dah disahkan HIV positif, tapi it takes time untuk diorang macam untuk dapatkan rawatan. Kenapa? Diorang bukan tak nak tau. Kadang-kadang ada alasan dia, macam diorang nak try badan diorang boleh tak hidup tanpa ubat. Okey, aku nak fahamkan kau kat sini. Katakanlah kalau korang HIV, korang bertaubat sekalipun, korang ubah gaya hidup korang tanpa mengambil ubat sekalipun, dalam tempoh 10 tahun dikhawatiri anda akan beralih kepada fasa AIDS kalau tanpa ambil ubat. Jadi dengan pengambilan ubat ni, sekurang-kurangnya anda dapat delay daripada anda kena AIDS. Ingat HIV and AIDS adalah dua perkara yang berbeza. Kita tak nak AIDS tu, sebab bagi aku kalau AIDS tu, kalau kau dah dapat, itu betul-betul is end of your life. Dah tak boleh buat apa-apa. Nanti pada kau kurus, kau tak boleh, kau akan dikuarantinkan macam tu, kau masuk hospital. Faham tak? Kat Sungai Buloh tu ada hospital yang diasing. Aku tak nak korang-korang macam tu. So aku nak ajar korang supaya ambil ubat, supaya kita tidak berada tahap itu. Sebab dah ramai, bukan satu dua guys, dah kuasa beribu-ribu dah orang yang ambil ubat, dah kahwin, dah ada anak dah. So maksudnya hidup lagi sampai sekarang. Korang tak nak kena macam tu kan? So bagi aku rasa korang kenalah educate diri korang untuk ambil ubat. Untuk tempoh denial tu sebenarnya semua orang ada bagi aku. Cuma jangan terlalu lama. Denial tu macam biasalah, tak nak ambil ubat. Maksudnya dia macam tak boleh terima. Okey, antara kes-kes denial benda yang aku paling pening sekali aku nak handle kat sini adalah bila dia cakap, cikgu saya ni umur baru 23 tahun. Contoh 23 tahun. Baru having sex dengan lelaki, dia gay boy lah, dia kata having sex dengan lelaki baru 2 kali, dah kena HIV. Takkan kena HIV cikgu? Okey, ini pun aku nak jawab satu soalan benda yang panas juga ni. Tak kisahlah, HIV yang korang dapat ni, dia tidak mengira ataupun dia tidak berdasarkan kepada jumlah pengalaman seksual anda. Okey, kadang-kadang aku nak tergelak je. Kadang aku macam fikir balik, ada setengah orang yang bergelumang dengan dunia LGBT ataupun dunia seksual songsang ni, almost like 30 tahun baru dapat HIV. Kau baru 2 kali having sex dah kena HIV kan? So apa pengajaran yang kita ambil kat sini, tak kisahlah berapa banyak kau ambil pun, kalau Tuhan tu kata kena. Okey, so itulah yang aku nak ajar kat korang kat sini. Jangan deny terlalu lama sangat. Okey, antara kes yang paling baru ni aku macam benda ni bukan aku handle, this is one of my colleague yang handle benda ni. Dia dapat satu panggilan telefon dengan seorang hamba Allah ni, yang mana dia sebenarnya macam pada asalnya dia bertanya ni semua. Apa yang aku cakap tadi tu ada, cuma satu dia yang aku rasa macam tak sangka lah. Okey, korang kena faham dekat sini. Dia sampai mengambil keputusan untuk, dia cakap okeylah, baiklah, okey katalah akulah yang handle. Dia kata, cikgu saya tak nak ambil ubat daripada hospital cikgu. Okey, saya akan mengambil rawatan alternatif, rawatan herba-herba, ubat-ubatan herba daripada Shopee.
Korang tahu tak sebenarnya program rawatan heart RVD yang kat Malaysia ni sudah lama diperjuangkan oleh doktor-doktor lama tau, doktor-doktor kat Malaysia ni dari dulu lagi. Dan ikut pembacaan aku, Tun Siti Asmat adalah antara orang pioneer HIV ni. Dialah yang request kat WHO untuk bekalkan ubat HIV ni secara percuma di Malaysia. Even though kau duduk kat Kanada ataupun kau duduklah duduk kat Australia sekali mana pun, selagi engkau berstatus warga negara dan engkau adalah orang yang dalam program heart dan ubat engkau boleh dipost, kau tahu tak, sampai level macam tu treatment. So setakat ni aku rasa korang janganlah buat benda-benda. Okey, dia macam ni, itu hak korang sebenarnya tak nak ambil, nak buat rawatan alternatif ke apa. Tapi aku sangat orang kata menggalakkan korang untuk pergi jumpa doktor dulu, consult dengan doktor, try and error, tanya doktor tu apa yang patut yang korang buat. Selebihnya korang tak nak ambil ubat, aku rasa it's up to you. Sebab ada dia orang luar aktivis yang tak nak ambil, kan. Tapi aku tengok yang kebanyakan yang tak ambil tu, aku tengok pengakhiran dia sangat menduka citakan lah. Jadi aku cerita ini berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan kehidupan kawan-kawan aku dan klien-klien aku. Okey, so itulah antara benda yang sangat-sangat sedih dekat sini. Jadi merujuk kepada soalan dekat sini, penting ke ambil ubat ni cikgu? Cikgu, ambil kalau saya sakit jiwa ke, even kau demam pun pakai ambil ubat kan? Kalau kau batuk pun ambil ubat kan? Okey, aku tak nak tahu pasal vaksin Okey, aku benda tu dia akan bergaduh kat bawah nanti. Aku malas nak orang bergaduh. Okey. So HIV sekalipun, okey, kena ambil ubat ke cikgu? Jawapan dia, kepentingan ambil ubat tu ambil lah selagi dia masih lagi percuma. Kau kena orang kata ikhtiar, berusaha kan. Dan ubat yang ni telah pun orang kata diuji keberkesanan dia. Dah banyak testimoni yang sihat kan. Yang kau nak tunggu nak buat cara kau, kenapa? Kau ni lebih terror daripada doktor. Pala tahu pula tu. Itu aku marah tu. Jadi sebenarnya aku setakat ini untuk aku adalah banyak terlibat dengan seminar-seminar HIV daripada zaman aku dengan pusat dulu. Dan aku belajar USM dulu lagi. Aku memang aktif dengan benda-benda HIV ni. Aku dah tahulah sedikit. Ingat ya, kita kena faham kenapa ubat. Aku nak cerita ubat dari sisi Islam. Kau kena faham dekat sini. Bila Allah menguji engkau dengan satu ujian penyakit ke atas diri engkau, nombor satu sekali kau kena sedar bahawa sebenarnya Allah ni aku petik daripada ustaz aku, tadi bawa kelas dia. Ustaz aku pesan, kalau ada satu musibah melanda, sebenarnya kadang-kadang Allah tu nak jentik kita supaya kita sedar yang kita ni perlu hidup bertuhan. Satu ketika dahulu, kita hidup dengan keadaan yang orang kata tak ada undang-undang. Kau bebas buat apa-apa saja. Kau ambil drugs, kau minum, kau berjudi, kau having sex here and there, kan? Tapi bila Allah tu bagi kau satu penyakit, ia nak sekadar mengingatkan, Allah nak tunjuk kasih, rahmat dan sayang dia kat kita. Sebenarnya Allah bagi peluang kat engkau untuk engkau kembali hidup bertuhan. Jadi dekat sini, signifikan ubat tu adalah alternatif dunia yang mana untuk mengekalkan kesihatan korang supaya korang kembali bertaubat. Faham? Bila kau kembali bertaubat, kau boleh beribadah dan kau akan menjadi manusia lebih baik. Sebab tu bila aku tengok orang yang buat ni, dia akan menjadi the better version of human sebab diorang ambil peluang ini dengan cara yang betul. Okey, faham? Faham kan? Dia macam ustaz sikit hari ni. Dan satu lagi, aku selalu pesan dekat orang-orang yang macam dalam konteks kita kita ni dalam komuniti ni, aku letak diri aku sebagai kita lah sebab aku dah bersama dengan diorang. Jadi untuk orang-orang yang macam dalam permasalahan ini, jangan risau. Korang dekat Malaysia ni ada banyak NGO-NGO yang boleh bantu korang dari segi emosi, dari segi bantuan, banyak lagi lah. So dekat sini, apa yang aku nak ajar korang kat sini, ada masalah, share and then cari bantuan yang boleh kita salurkan. Sebab dalam menyelesaikan masalah, if you want to pursue a dream, you need a team. Bukan, if you pursue a dream, you need a team. Betul lah ayat aku. Jadi untuk dapat benda tu, kau tak boleh hidup sorang-sorang tau. Benda-benda macam ni, kau kena cari orang, rujuk dan dengar nasihat itu. Jadi konteks berjemaah ni penting lah sebenarnya. Okey? Dan yang paling penting sekali dekat sini, ini yang ramai juga orang tanya aku, cikgu, saya takutlah cikgu nanti kalau saya dah sakit, ambil ubat nanti orang tahu saya pula lagi sakit. Nanti stigma masyarakat. Hello guys. Dia aku nak buka mata korang. Come on. Okey, dekat sini. Inilah antara masalah paling besar sekali. Sebenarnya stigma yang ada yang kau cakap-cakap sebenarnya, stigma masyarakat lah, stigma keluarga lah sebenarnya. Bagi aku dekat sini sebenarnya, stigma nombor satu yang pertama sekali yang kau kena lawan adalah stigma diri sendiri. Faham? Sebab apa? Sebab kalau korang dah rasa macam itu, korang dah rasa macam aku dah sakit HIV, aku gila lah, aku ada kanser dan sebagainya lagi. Kalau korang letak satu thoughts ataupun idea yang mengatakan korang akan
akan menyusahkan orang. Ikhlas stigma diri korang yang sebenarnya yang menyusahkan diri korang lagi. Jangan cerita pasal stigma masyarakat. Sebab bagi aku, nowadays, masyarakat Malaysia dah cukup well educated sebenarnya. Bukanlah nak kata semua, tapi ada some of them is well educated. Ada setengah company yang terima je orang-orang HIV ni. Ada setengah bos terima je. Berdasarkan pengalaman aku, ada klien tu macam, oh bos saya lagi jaga saya cikgu. Faham tak? So ada je. Maksud awareness tu dah ada dalam kalangan masyarakat. Tapi kadang-kadang yang sakitnya lebih. Yang sakit ni lah yang overthink kan konon-konon. Tapi kalau ada berlaku diskriminasi, korang boleh report dekat Malaysian AIDS Council kan. So kau tak payah risaulah. So benda ini berlaku juga dekat dalam kalangan. So dalam kalangan orang-orang macam kita, orang-orang komuniti ni. Jadi korang janganlah fikir macam bila dah sakit tak ada orang take care dengan korang. Okey, jadi aku rasa hari ni cukuplah baby sampai saja. Aku baby sampai maghrib pula kan. Jadi terima kasih kerana menonton saya. InsyaAllah minggu depan kita ada konten lain pula. Semoga kita bertemu lagi. Sebenarnya kenapa aku rasa macam dah sedap sikit badan. Kalau tidak aku macam pagi tadi aku cakap macam ni. So kau mesti macam cikgu lalok ke. Okey, terima kasih kerana menonton saya. Terima kasih kerana menonton saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe.